Assalamualaikum, nama diberi Nik Nursulwani binti Wan Ismail dan berumur 26 tahun. Baiklah, pekerjaan saya sebagai seorang pendidik atau lebih kenali sebagai seorang guru, dan tempat bekerja saya adalah di SK Sri Kelana, Petaling Jaya, Selangor. Pengalaman saya mengajar di sekolah setakat ni Alhamdulillah selama 2 tahun. Saya sempat mengajar di SK Sri Kelana sajalah buat setakat ni. Yang lain tu saya hanya praktikal di 3 buah sekolah. Pada pendapat saya, cerita latar belakang dan sejarah bahasa Melayu ni merupakan suatu yang sukar untuk kita tentukan dia berasal dari mana. Kalau kita tanya pada pendapat pakar bahasa atau ahli-ahli pakar bahasa yang lain pun, mereka tidak dapat tentukan sebab terdapat banyak versi. Jadi walaupun terdapat beberapa kajian untuk menjelaskan perkara ini, tetapi ada kata sepakat para sarjana masih lagi belum dicapai. Secara amnya, terdapat satu teori mengenai asal-usul bahasa Melayu, iaitu bahasa Melayu ini berasal daripada Nusantara. Yang dapat kita tengok, teori Nusantara ni terbahagi kepada negara Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Jadi merangkumi daripada asal usul bahasa Melayu ni adalah berasal dari negara-negara Nusantara. Baiklah, keunikan bahasa Melayu pada pendapat saya adalah setiap penutur ataupun jati diri bahasa Melayu, setiap individu yang mempunyai agama, bangsa serta adat budaya yang berbeza, mereka tetap menggunakan bahasa Melayu sebagai medan komunikasi antara satu sama lain untuk mengeratkan sebuah hubungan. Kita akan menggunakan bahasa Melayu tu, penggunaan bahasa Melayu. Itulah merupakan keunikan yang dapat saya lihat. Seterusnya, kedudukan bahasa Melayu dalam perlembagaan Malaysia. Baiklah, pada pendapat saya, kedudukan bahasa Melayu dalam perlembagaan Malaysia adalah merupakan bahasa Melayu ini sebagai bahasa rasmi, sama ada dari segi pentadbiran, sistem pentadbiran, pemerintahan, ketenteraan, pendidikan. Negara dalam perlembagaan itu sendiri, bahasa Melayu mempunyai keistimewaan dan keunikannya tersendiri untuk dimartabat dan dijaga oleh orang Malaysia dan termaktub dalam perlembagaan, dan bahasa Melayu masih lagi digunakan sehingga sekarang. Baiklah, antara aktiviti menarik yang dapat kita tarik minat masyarakat untuk lebih mengenali bahasa Melayu, terutamanya pada musim pandemik sekarang, adalah, pada pendapat saya, kita perlu sentiasa penutur itu sendiri, kita sendiri perlu mempunyai inisiatif untuk menyertai aktiviti kebahasaan ataupun seperti mana-mana pertandingan yang diterbitkan dalam media sosial. Kita perlu menyertai lah sebagai aktivis bahasa Melayu, guru maupun badan kerajaan dan badan bukan kerajaan. Kita perlu menerbitkan sebuah program secara dalam talian dan menyediakan ganjaran atau wang tunai yang banyak untuk menarik minat masyarakat ni. Pada pendapat saya, itu merupakan pertandingan yang sangat baguslah untuk memperbaiki dan mengindahkan lagi, melestarikan lagi penggunaan bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Amir Ashraf bin Ahmad dan saya belajar di Institusi Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Umur saya pada sekarang ini adalah 19 tahun dan saya berada di SEM kedua Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Soalan pertama, apakah kepentingan sejarah bahasa Melayu kepada umum? Kenapa perlu diberikan perhatian kepada umum? Okey, sejarah bahasa Melayu
Lebih penting dalam kejayaan pembentukan komuniti nasional seperti munculnya perasaan bertanggungjawab dalam kalangan semua rakyat berbilang kaum untuk memastikan bahasa Melayu merupakan bahasa sepunya dalam kehidupan harian kita sebagai warga negara. Justru, sosialisasi komuniti nasional melalui bahasa Melayu ini perlu memastikan pembudayaan lambang bahasa Melayu sebagai kebanggaan negara selain kemajuannya. Dengan ini, bahasa Melayu hendaklah dijadikan bahagian terutama dalam takrifan kita sebagai warga negara, sama ada ketika berada di dalam maupun di luar negara menerusi segenap konteks yang ada di Malaysia. Soalan kedua, peranan dalam memartabatkan pendidikan bahasa Melayu. Menurut Datuk Mahathir Mohamad Khor, bekas Timbalan Menteri Pelajaran, beliau mengatakan bahawa langkah-langkah yang dijalankan oleh mahasiswa adalah dengan menganjurkan Minggu Bahasa Malaysia di institusi pengajian tinggi dalam kegiatan kebahasaan akan menarik minat dan memupuk kecintaan orang ramai terhadap bahasa Malaysia. Pembibitan mahasiswa yang peka terhadap keperluan dan perubahan semasa selaras dengan peranan mahasiswa sebagai penggerak pembangunan masyarakat patut diberikan pujian. Minggu Bahasa Malaysia yang dianjurkan oleh mahasiswa dapat mendaulatkan bahasa ibunda di samping memupuk kecintaan terhadap bahasa Malaysia dalam kalangan generasi masa ini. Seterusnya, kita sebagai pelajar perlu rajin mempelajari bahasa Melayu kerana ia merupakan satu-satunya bahasa yang menyatukan rakyat yang berbilang kaum di negara ini. Pelajar boleh menyemai minat dalam mempelajari bahasa Melayu melalui pelbagai cara yang berkesan, seperti mendengar lagu Melayu, mencari cerita yang menggunakan bahasa Melayu dengan betul untuk menarik minat mendalami bahasa kebangsaan kita. Soalan ketiga, cabaran memartabatkan pendidikan bahasa Melayu. Menurut Muhammad Ashraf, bahasa Inggeris sebagai bahasa dunia dan antarabangsa telah mempengaruhi kedaulatan bahasa Melayu di sini. Globalisasi moden kini dianggap sebagai pembunuh bahasa ibunda secara senyap. Apa tidaknya, dalam mengerah tenaga dan fikiran mengejar teknologi maklumat, penutur bahasa Melayu, amnya, semakin hari semakin menjarakkan diri daripada menggunakannya ketika berkomunikasi sesama mereka. Hal ini tercetus apabila segala maklumat yang diperolehi menerusi laman sesawang internet terdapat dalam bahasa Inggeris. Selain daripada itu, isu pengajaran bahasa Melayu juga turut dikaitkan dengan kekurangan guru yang bukan pilihan bahasa Melayu. Pakar bahasa Melayu, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim berpendapat masih banyak guru yang tidak dapat mengajar bahasa Melayu dengan baik. Sekiranya situasi ini berlarutan, maka usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sukar untuk dilaksanakan. Sebaliknya, lahirlah masyarakat yang semakin meminggirkan bahasa ibunda sendiri. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, sekarang saya akan bercakap mengenai bagaimana kita nak memartabatkan bahasa Melayu. Okey, yang pertama ialah kita boleh memastikan bahawa semua urusan resmi negara menggunakan medium bahasa Melayu seperti dalam surat menyurat. Okey, semua pentadbiran kerajaan mesti menggunakan, bukan saja kerajaan tetapi pihak swasta juga mesti menggunakan medium bahasa Melayu dalam surat menyurat resmi mereka. Yang kedua adalah memastikan bahawa semua sekolah di Malaysia menggunakan medium bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Jadi tak ada dah sekolah yang bukan sekolah kebangsaan. Jadi selaraskan semua sekolah di Malaysia. Dengan itu, semua pelajar akan dapat menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dengan cara itu, secara tak langsung, mereka akan fasih menggunakan bahasa Melayu sesama mereka dan juga dengan kaum lain. Jadi kita dapat mewujudkan perpaduan yang lebih baik sesama insan di dalam Malaysia. Seterusnya, kita boleh menggalakkan penggunaan bahasa Melayu dalam media cetak seperti dalam penulisan penerbitan
buku, bahan-bahan bacaan dan juga surat khabar. Jadi dengan cara ini, secara tak langsung, semua rakyat di Malaysia akan menggunakan bahasa Melayu, membaca dalam bahasa Melayu. Okey, seterusnya, Dewan Bahasa dan Pustaka mestilah memainkan peranan mereka sebagai satu badan yang untuk memartabatkan lagi bahasa Melayu. Mereka boleh menggalakkan membuat beberapa aktiviti tahunan seperti aktiviti sajak, deklamasi sajak, penulisan novel, drama dan pidato. Aktiviti ini boleh dijalankan di peringkat bawah, sama ada di sekolah rendah, sekolah menengah dan juga di peringkat universiti. Dan juga boleh digalakkan di jabatan-jabatan kerajaan ataupun di tempat swasta. Wujudkan satu bulan seperti bulan kebangsaan di mana semua mereka akan menggunakan bahasa Melayu. Baiklah, kesimpulannya, saya dapat membuat kesimpulan berkaitan cara untuk memartabat bahasa Melayu dalam pendidikan ini adalah sebagai seorang guru, saya sendiri, saya perlu mempunyai lebih banyak ilmu, lebih banyak ambil pengalaman untuk mendidik anak Melayu ni. Dan terutama saya perlu menegur lah dari segi mereka berkomunikasi menggunakan bahasa baku betul atau tidak. Jadi kita perlu sentiasa berani membuat teguran dan kita sendiri perlu sentiasa mempunyai sikap untuk bertutur dengan baik menggunakan bahasa Melayu baku. Jadi itu sahaja. Kalau bukan kita yang dapat mempertabatkan bahasa Melayu ni, siapa lagi? Mungkin kalau kita tidak meneruskan perjuangan ni, mungkin bahasa Melayu akan lenyap. Malah bahasa lain yang akan diagung-agungkan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.